Dan sebelah kiri saya Ustazah Sofiah Solihah dan juga dimudahkan di Haji Hazwani. Bukan disebabkan sebab Rasulullah sendiri kalau dia antara sebab dia nak eratkan hubungan bersama kawan dia, dia edit kawan-kawan dia dengan nama-nama yang baik. Dalam kita mendoakan insyaAllah. Saya akan terang di sini forum ni pasal apa forum ni dia mengisahkan bagaimana kita nak menjadikan Rasulullah SAW ni sebagai qudwah hasanah, maksudnya contoh yang terbaik dalam untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari kita insyaAllah. Forum ni dia terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama ni sekejap je, dia pengenalan sedikit mengenai Rasulullah dalam kehidupan sebelum Rasulullah lahir macam mana, lepas Rasulullah lahir, kemudian Rasulullah dakwah macam mana. Kemudian akan masuk ke bahagian yang kedua. Bahagian kedua ni dia mendalam sikit, dia akan dikupaskan dengan macam mana sikit insyaAllah. Dan juga yang ketiga akan dibuka kepada penonton. Kalau nak tanya soalan ke, nak share ke, boleh share time ketiga ni. Kita mula dengan panel pertama. Tak share ke? Panel pertama kita Ustazah Sofiah Solihah. Beliau akan menceritakan mengenai Nabi Muhammad SAW, sebelum kelahiran baginda dan juga latar belakang kaum Arab macam mana sebelum rahmat Allah. Silakan Ustazah Sofiah Solihah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mari kami sesungguhnya tidaklah kami mempunyai pengetahuan melainkan yang apa yang kau kurniakan kepada kami, sehingga engkau lah yang akan mengetahui dan maha bijaksana. InsyaAllah hari ini kita akan memperkatakan tentang Rasulullah SAW kan. Dia bila macam kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, dia ada satu spark dalam hati tau. Contohnya kalau lah katakan, kalau kita ada power lah kan, kita akan rasa macam, bila sebut nama orang tu, kita akan rasa macam ada orang terpindu lah. Dia akan rasa macam masyaAllah, macam teringat, suka dekat dia kan. Kita suka dengan Rasulullah SAW kan. Bila kita menyebut tentang baginda Rasulullah, bila kita akan ada rasa kecintaan yang kita sendiri tak dapat sampaikan dengan kata-kata. Kenapa kita mencintai satu sosok tubuh yang dinamakan sebagai Muhammad SAW. Jadi insyaAllah saya akan memperkatakan tentang sejarah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita bermula dengan geografi bumi Hijaz itu sendiri dahulu. Okey, kita cuba bayangkan bumi Hijaz ni kedudukannya, bentuknya adalah seperti semenanjung Tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia kan. Dia mengunjur ke bawah macam tu. Di bahagian barat dia adalah Laut Merah. Di bahagian barat semenanjung Tanah Arab ni adalah Laut Merah. Manakala di bahagian timur adalah Teluk Oman, terdapat Teluk Oman dan juga Teluk Tanah Arab. Apa orang panggil Emirates Gulf, United Arab Emirates Gulf. Okay, kemudian di bahagian utara dia terdapat, kita tak panggil negara Israel, tetapi kita panggil Palestin. Kan, kita tidak mengakui sebagai negara Israel itu wujud. Tapi kita panggil sebagai Palestin. Terdapat juga Jordan, Syria dan juga sebahagian daripada Iraq dan juga Iran. Di bahagian utara. Di bahagian selatan pula terdapat Tanah Arab yang dinamakan dengan Yaman dan juga Oman. Di bahagian selatan, bawah daripada Yaman dan Oman tu terdapat Lautan Arab yang merupakan unjuran daripada Lautan India. Jadi itu adalah peta kedudukan Tanah Arab. Dan Tanah Arab ni, dia sebenarnya terletak di pusat bumi. Dia terletak di tengah-tengah. Okey, di sini Tanah Arab, kemudian di sini Malaysia, di bahagian barat, di atas adalah Eropah, dan kemudian di unjuran sebelah timur terdapat Tanah Melayu dan bahagian Asia Timur. Okay, jadinya Tanah Arab ni adalah sebuah tanah yang
tandus yang kering kontang. Kecuali terdapat tanah yang subur pada ketika zaman Rasulullah dan sebelum kelahiran baginda adalah tanah di bahagian selatan, iaitu di bahagian Oman dan juga di bahagian Yaman. Jadi pada ketika tersebut, kerajaan-kerajaan besar di dunia, terutamanya dari Eropah seperti kerajaan Romawi dan juga kerajaan Persia atau kerajaan Parsi, sedang sibuk melebarkan sayap pemerintahan dan juga sayap ekonomi mereka. Jadi yang mereka nampak di tanah Arab ni, yang menonjol adalah Oman dan juga Yaman, kerana hanya di situ terdapat tanah yang subur. Dan di bumi Hijaz, saya lupa saya nak terangkan, Hijaz itu adalah tanah di persisiran pantai Laut Merah. Di Hijaz terdapat bumi Madinah, Makkah dan juga Madinah dan juga Makkah antara tanah yang terdapat, negara yang terdapat yang digelar Hijaz tersebut, di tanah Hijaz. Jadinya, kerajaan besar, kerajaan Romawi dan juga kerajaan Parsi yang sedang melebarkan sayap ekonomi dan pemerintahan mereka hanya nampak bumi Oman dan juga bumi Yaman. Kerana itu adalah tanah yang subur. Dan bumi Hijaz adalah menjadi kadang-kala menjadi laluan untuk para pedagang dan juga kerajaan-kerajaan ini menggunakan sebagai laluan. Tetapi tak ada orang yang sanggup bertahan. Tak ada orang pun, walaupun para pedagang itu sendiri, mereka tak sanggup bertahan untuk tinggal buat sementara waktu pada pertengahan perjalanan mereka di tengah-tengah ketandusan tanah Arab bumi Hijaz itu, terutamanya di Madinah dan juga Makkah, terletak di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang, yang tak ada air, yang ada hanyalah bukit-bukit batu yang keras. Jadi memang tak ada tumbuhan di situ. Jadinya, hikmahnya Allah turunkan Islam di tanah Arab ini adalah kerana apa? Kita fikirkan, kenapa Allah turunkan Islam di bumi yang kering kontang macam tu? Jadi antara hikmahnya adalah supaya bumi tanah Arab ini dia terselamat daripada jajahan luar. Contohnya kerajaan Rom dan Parsi tadi kan. Jadi orang-orang di tanah Arab, orang-orang Arab Badui, Arab yang ada di situ, mereka terselamat daripada mitos-mitos Greek, cerita-cerita dongeng khurafat apatah yang mereka bawa kan. Okey, itu adalah sedikit sebanyak tentang latar belakang geografi dan juga sejarah tempat itu sendiri. Kemudian kita lihat kembali kepada akar undi sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah datangnya dari keturunan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah keturunan daripada Nabi Nuh dan juga Nabi Idris dan seterusnya daripada Nabi Adam. Dan kita boleh nampak susur gaduh keturunan Nabi Muhammad ini adalah sangat rahasia. Ia adalah daripada keturunan pemimpin-pemimpin dunia. Bukan hanya pemimpin negara, bukan hanya pemimpin agama, tapi adalah permulaan dunia itu sendiri. Okay. Kedatangan bermulanya kehidupan di bumi Makkah adalah apabila Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan juga anaknya Ismail datang ke sebuah tempat yang tandus. Tak ada air langsung. Yang ada hanyalah dua buah bukit, iaitu Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Kering kontang, tak ada apa pun di situ. Orang kata kalau kita tengok dari jauh, kita boleh nampak apa? Fata Morgana kan? Fata Morgana, macam dia nampak macam ada air, tapi sebenarnya tak ada air pun di situ. Bayangkanlah bagaimana perasaan mereka bertiga, terutamanya si ibu dan si ayah, ketika hendak berpisah ditinggalkan di tempat yang tak ada apa-apa sumber pun. Jadinya bermula dengan satu keajaiban yang Allah kurniakan adalah tiba-tiba yang terpancut keluar air Zam-Zam daripada tapak hentakan kaki Nabi Ismail. Bermula dari situlah bermulanya tamadun di bumi Makkah. Bermula dengan bapa kita, Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Kemudian semakin lama orang dari tempat tu kerana tiba-tiba ada air di tengah padang pasir kontang. Jadi pedagang-pedagang yang lalu, mereka meminta izin daripada Siti Hajar untuk menetap di bumi Makkah. Okay, dari situ berkembanglah keturunan Nabi Ibrahim dan juga Ismail dan juga berkembang keturunan-keturunan Arab yang lain di bumi Makkah. Okay, kemudiannya, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tadi, mereka pergi melata di seluruh tanah Arab kerana untuk mencari sumber makanan dan sumber air. Jadi di situ berkembangnya keturunan di seluruh semenanjung tanah Arab.
Okay. Kenapa ya Allah memelihara, Allah melahirkan Rasulullah itu daripada golongan keturunan Arab. Sedangkan kita tahu yang kita fikirkan adalah golongan Arab ni mereka kasar. Mereka ni memang kasar lah orang kata. Tapi sebenarnya di sebalik kekasaran mereka terdapat janji yang tak ada pada bangsa lain. Orang Arab ni sebenarnya dia kaya dengan jati diri. Jati diri mereka apa? Contohnya adalah yang pertama, mereka sangat baik pada tetamu. Mereka sanggup tak makan ataupun mereka sendiri terbiar, tapi mereka akan melayani tetamu mereka dengan baik. Meraihkan tetamu dengan sangat baik. Contohnya, ada seorang Arab ni yang dia sendiri tengah sakit, tamu datang untuk melawat dia dan dia hanya mempunyai seekor unta. Dia sanggup sembelih unta tersebut untuk meraihkan tamu tersebut. Kemudian, mereka sangat menepati janji. Tetapi, mereka menepati janji sehingga kan mereka sanggup membiarkan anak terbunuh, juga tergadai harta benda. Orang Arab mempunyai keyakinan diri yang sangat tinggi dan mereka mempunyai survival yang sangat tinggi juga. Contohnya kan kita fikir, siapa yang sanggup tinggal di tanah Arab yang kering kontang macam tu kalau bukan orangnya perlu bertahan yang sangat sabar, perlu mempunyai ketahanan diri yang sangat tinggi. Jadi kerana itulah Allah tahu yang kenyataannya untuk menegakkan Islam di muka bumi ini perlukan ketahanan diri yang sangat tinggi. Dia akan menjadi sangat mencabar dan sukar. Kerana itu Allah lahirkan Rasul kita yang terakhir untuk menegakkan Islam di muka bumi ini daripada golongan Arab. Jadi golongan Arab ini sebenarnya mereka mempunyai nilai yang sangat indah, yang sebenarnya sangat bermanfaat. Tetapi kerana apa terjadi kerosakan di kalangan kaum Arab adalah kerana mereka terlalu lama terpisah tanpa petunjuk. Okay, kita bayangkan beratus tahun untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Okay. Dalam jangka masa waktu itu terjadi berlaku banyak perzinaan. Perzinaan adalah perkara yang biasa. Terdapat juga suami yang digelar sebagai istidak, iaitu suami boleh menyerahkan isteri kepada lelaki lain hanya untuk menyebabkan isteri tersebut hamil dan kemudian mengambil balik isteri tersebut. Jadi kita boleh nampak kerusuhan moral sangat teruk di kalangan mereka. Dan sebenarnya kaum Arab di Hijaz, mereka masih lagi mereka masih mengamalkan pada awalnya mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Tetapi pada suatu hari, terdapatnya seorang hamba Allah yang bernama Amru yang dikenali sebagai seorang yang warak di kalangan mereka, orang yang sangat suka bersedekah. Amru ni pergilah berdagang ke Syria. Dan apabila sampai di Syria, dia melihat orang-orang Syria menyembah berhala. Jadi Amru ni kerana dikenali sebagai orang yang warak, dia meyakini bahawa bagusnya orang-orang Syria yang menyembah berhala. Kerana di Syria tu adalah tempat para nabi dan juga di Syria juga adalah tempat turunnya kitab-kitab suci. Jadi dia meyakini bahawa menyembah berhala ni adalah perkara yang betul. Kemudian dia pun bawa pulang sebuah berhala. Dia berikan nama diberikan nama sebagai Hubal. Berhala yang dinamakan sebagai Hubal. Bawa pulang dan diletakkan di tengah-tengah Kaabah dan kemudian orang Mekah pun terus menyembah berhala. Dan kerana orang Mekah dianggap sebagai penduduk kota suci, jadi orang-orang di sekitar tanah Hijaz dan kemudian dia tersebar di seluruh semenanjung tanah Arab turut menyembah berhala. Jadi di situlah bermula penyembahan berhala itu sebenarnya. Dan kerana itulah kedatangan Rasulullah SAW adalah untuk menunjukkan jalan yang benar. Memang mereka ini adalah dari keturunan Arab, keturunan yang orang kata suci, adalah keturunan para nabi. Tetapi orang kata iman tidak boleh diwarisi dan setiap manusia perlukan petunjuk. Kerana itulah Allah utuskan Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW untuk membimbing kembali bukan hanya kaum Arab tetapi umat manusia seluruh di dunia untuk membawa kembali ke jalan yang kebenaran. InsyaAllah.
Sebenarnya susah juga jadi moderator bila dia punya panel yang bersemangat. Kita punya pengenalan sebenarnya untuk nak inform buku saya nak sebenarnya 5 minit tapi yang tapi Alhamdulillah sebab bila kita cakap Rasulullah idola kita sebenarnya keseluruhan bukan juga sirah Rasulullah kan. Kita boleh lihatlah kita boleh lihat betapa kerusuhan masyarakat Arab dan Islam jahil dia maksudnya jahilah dan ini bahasa kasar dia bodoh mereka